Nama saya Yuzaidi Yudanis dan sebagai host anda sedang menonton Teh Tarik YB Hangout. Dan hari ini sempena hari Nuzul Quran, kita ada topik special dan special kita ada juga tamu special yang mana kita akan discuss mengenai apa yang terjadi di Gaza. Dan hari ini bersama saya seperti biasa, creator of Teh Tarik YB, Zamil Zuki. Zamil, give a shout Zamil. Assalamualaikum. Tak puasa ke? Okey, waalaikumsalam. Okey. Dan juga bersama kita juga hari ini Esko Pemuda UMNO Malaysia pusat, yang mana beliau ni kita kenal lama dah. Beliau ni agak garang dan tapi agak romantik juga. Dan tak lain tak bukan saudara Arman Azhar. Arman, give a shout Arman. Okey, apa khabar semua? Okey, alright. Okey, hari ni puasa ya Arman? Saya puasa. Zamil tu tanya Zamil, puasa ke tak? Okey, pertama sekali kita minta maaf lah kerana Argentina kalah. I tahu you all memang peminat Argentina. So jangan berduka cita. Hari ni kita lupakan duka cita tu. Dan kita bincang mengenai pasal Gaza ni. Alright Arman, sementara tunggu panel-panel yang lain Arman, cuba terangkan sikit sebab you dah ada experience dengan di Gaza tu. Terangkan sikit apa yang terjadi di Gaza ni. Assalamualaikum semua. Saya pada tahun 2012 diberi kesempatan untuk pergi ke Gaza. Jadi perjalanan ke Gaza ni satu pengalaman yang tidak boleh lupakan lah. Sebelum ni kita selalu tengok TV, tengok media aja tentang Gaza. Jadi apabila saya secara peribadi pergi, saya lihat betul-betul lah rejim Yahudi ni begitu kejam terhadap penduduk di Gaza, terutama budak-budak kecil. Apabila di Gaza ni kita lihat bukan saja anak kecil yang dibunuh, tetapi cara mereka untuk merosakkan minda rakyat Gaza ni, mereka buat tekanan daripada segi mental, di mana daripada segi pendidikan mereka dihalang, pembangunan dihalang, makanan dihalang, termasuk air paip di Gaza sebenarnya menggunakan air laut. Jadi bila buka air paip dekat sana, dia masin. Jadi kat sana orang nak minum air kopi ke, air teh ke, dia pun minum bersama air laut. Kalau dekat luar ni kita minum air laut sakit perut kot. Tapi di sana itulah sumber minuman yang daripada. Dan dekat sana pula air mineral bukan murah lah. Kalau kata mineral kecil tu, disebabkan tekanan daripada Yahudi, air mineral kecil tu kos dia duit Malaysia lebih kurang RM50. Jadi terpaksalah rakan-rakan Palestin kita, mereka biasakan diri mereka minum air laut. Walaupun telah disuling, tetapi air itu masih lagi masin. Dan electricity di bumi Gaza, di Palestin, satu hari cuma 8 jam saja. Okey. Saya nampak je. Alright. Zamil, kenalkan Zamil. Okey, bersama kita rasa bangga hari ni kerana bersama dengan kita ada seorang aktivis yang cukup memahami apa saja yang berlaku di Gaza, iaitu kita ada bersama kita saudara Razilah. Beliau merupakan Setiausaha Agung PGPF. PGPF ni maksudnya Perdana Global PGPF. Perdana Global Foundation. So Selamat datang kita dengar sedikit apa kata Encik Razilah. Okey, teruskan saudara. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, harap semua sihat hari ini. Selamat menyambut Nuzul Quran. Dan cerita sikit mengenai pasal Gaza ni. Apa sebenarnya terjadi di Gaza? Sebab mana soalan daripada Arman tadi, mungkin saudara ada perspektif yang lain. Apa sebenarnya terjadi pada di Gaza ni? Dari perspektif saya, kita melihat keadaan dunia hari ini. Peristiwa ni berlaku pada bulan Ramadan 11 hari bulan ketika tu kita tengok orang semua duk sedih pasal kekalahan Brazil. Tapi apa yang berlaku, sepatutnya rakyat seluruh dunia perlu sedih lagi dengan peristiwa apa yang berlaku di Gaza. Kita tengok hari ni selepas 8 hari 170 lebih rakyat Gaza yang tak berdosa menjadi mangsa. Dan dari segi apa yang berlaku, saya melihat bahawa adanya unsur jelas.
Zila, minta laluan sikit. Ini aku punya NKP pun ada sini lah, NKP Malaysia. Selamat datang. Zamilah. Kita dengar Razila. Ada ni. Zamil, welcome him Zamil. Apa khabar saudara Azwan? Assalamualaikum, apa khabar? Assalamualaikum. Wah, Selamat nampak menyambut Nuzul Quran. Nampak Pasal berbincang tentang nak pergi ke Gaza ni, NKP Malaysia ni yang akan lead all the way. Tanya all the best. Okey, terima kasih. Okey, bersama. Okey. Teruskan Razila. Okey, jadi apa yang berlaku? Kita melihat hari ini apabila hubungan antara Fatah dan juga Hamas semakin baik. Saya ingat sebab tu ada unsur-unsur luar. Sebab kalau kita tengok bermulanya perang, tercetusnya serangan ke atas Gaza, kita melihat dari segi isu yang dibawa tu kadang-kadang tak logik dan di luar kemampuan akal. Kerana kehilangan 3 orang yang akhirnya jumpa, tergilis dalam tanah, akhirnya disalahkan pada pihak Hamas, sedangkan Hamas dah terang membuat kenyataan bahawa mereka tak terlibat. Dan akhirnya Gaza diserang. Itu yang berlaku. Saya melihat benda ni semua adalah ada unsur-unsur. Sebab tu kita melihat dalam dunia hari ini, kerisauan saya sebenarnya kita semakin menghampiri kiamat. Sebab tu dalam Al-Quran jelas perkara-perkara ni disebut. Sebenarnya kalau kata ketika kita di sana, boleh lihat semangat orang-orang Palestin ni sebenarnya tinggi. Seperti contohnya ketika di hospital Gaza, ketika kami nak masuk tu kita jumpa lelaki tak berkaki. Tidak berkaki di depan pintu hospital. Jadi kita sebagai sukarelawan ada bawa kursi roda dan stretcher. Jadi bila kita hampiri beliau minta stretcher untuk diguna pakai. Jadi bila kata kita dah bagi stretcher, kita nak bagi sagu hati pada beliau. Dan apa kejut, beliau menolak sagu hati yang kita beri kerana beliau nyatakan, give this money to my country. I just need a stretcher for me to fight the Jewish. Semangat dia orang ni walaupun tak berkaki, mereka bukan meminta-minta. Mereka terus berjihad untuk pertahankan bumi Palestin. Dan apabila saya tanya apa jadi dengan kaki beliau, beliau nyatakan, my leg and my hand is weighted in Jannah. Begitu hebat semangat orang Palestin ni, walaupun kudung kaki mereka, mereka tak sedih, masih lagi terus berjihad untuk pertahankan bumi mereka. Dan bila saya tanya beliau, kenapa mereka tidak terfikir untuk pindah keluar daripada bumi Palestin? Kenyataan mereka, apabila mereka dilahirkan di bumi Palestin, menjadi amanah dan tanggungjawab kaum bangsa Palestin ini untuk mempertahankan Baitul Muqaddis, dia kata. Jadi keturunan mereka ni, mereka akan pertahankan Baitul Muqaddis sehingga titisan darah terakhir. Ini yang statement keluar pada mereka. Dan bagi saya, kita lihat semangat mereka walaupun tekanan daripada kuasa-kuasa besar, halangan daripada kuasa-kuasa besar, masih lagi mereka berterusan untuk mempertahankan bumi Palestin. Ini semangat mereka. Dan apabila saya pergi kat tempat rumah anak yatim, kalau dekat Malaysia ni, rumah anak yatim 100-200 orang, bang. Tapi di bumi Gaza ni, rumah anak yatim paling sikit 3,000 ke 10,000 anak yatim. Bayangkan berapa ramai anak yatim kat sana. Satu rumah. Dan harga nyawa anak-anak yatim ni hanya berharga pada orang rejim Yahudi ni sebesar kotak rokok saja. Mereka boleh betting sama sendiri untuk tembak kepala budak kecil ni bernilai 1 kotak rokok saja. Itu nilai nyawa anak-anak di Palestin. Dan banyak juga kita pergi sana, kita lihat dia berkata Malaysia ni salah satu negara yang banyak menyumbang. Dan paling saya sedih, mereka kata yang banyak menyumbang ni bukannya semua sampai ke bumi Palestin. Beliau katakan Perdana Global Peace salah satu NGO yang konsisten menghantar bantuan, Kelab Putera Satu Malaysia, Aman Palestin dan 2-3 lagi Aman Malaysia. Tetapi dia berkata banyak NGO-NGO di negara kita kutip derma. Tetapi mana pergi wang tersebut? Ini yang jadi ada pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab mengambil kesempatan terhadap keperlihatanan rakyat Malaysia untuk mengaut keuntungan. Jadi kita lihat mereka membagi tahu walaupun mereka buat puluh juta masuk ke negara mereka, bila siap dia satu bangunan akan dibom. Bila siap satu bangunan akan dibom. Ketika saya pergi tu 2 malam sebelum tu, satu rumah 4 tingkat telah dibom oleh pihak Yahudi kerana anak beliau merupakan salah seorang pelajar terhebat dalam University of Gaza.
dan dibunuhnya seluruh keluarga. Daripada maknya sampai ke adik-adiknya. Tapi yang paling bersyukur, yang mereka target tu tak mati pasal keluar. Tapi apa yang kesian, lebih 9 orang ahli keluarga mati disebabkan kekejaman Yahudi. Mereka nak mental torture rakyat Palestin ni. Dan paling best, di Palestin ni, mereka terpaksa menggunakan mata wang Israel. Di Palestin, terpaksa menggunakan mata wang. Kalau kata tak guna mata wang ni, tidak diguna pakai. Malah kalau kata pakai US dollar pun tidak boleh diguna pakai. Dan cara tekanan politik yang dilakukan kepada Palestin, kita lihat, bukan saja daripada segi ekonomi, daripada segi barang-barangan di dalam Palestin juga telah diguna pakai. Bayangkan dalam Palestin, barang makan pun datang daripada negeri Yahudi. Ini yang berlaku sekarang ni. Jadi kita dengan kekejaman ini kenapa negara-negara Arab ataupun negara-negara yang anggota OIC ni berdiam diri, tidak langsung menyebut apa-apa? Rahman. Kerana itu kita cakap, kita merindui zaman kepimpinan yang amat berhormat dahulu Tun Dr. Mahathir yang ketika memimpin OIC begitu lantang bersuara mempertahankan Palestin. Pada 1982, Tun Mahathir lah salah seorang yang berucap dalam United Nations yang meletakkan Palestin sebagai sebuah negara. Ketika saya melawat di bumi Palestin, saya terkejut apabila berjumpa dengan Perdana Menteri mereka Ismail Haniyeh, mantan Perdana Menteri Palestin ketika itu. Beliau mengatakan pemimpin Islam yang paling dihormati dalam dunia Palestin adalah Tun Dr. Mahathir. Dan paling kita terkejut apabila masuk dalam pejabat beliau, terpampang potret Tun Dr. Mahathir di Palestin. Di bumi Palestin ni, potret Tun Dr. Mahathir ketika berucap pada tahun 1982 dipampang dalam ibu pejabat Perdana Menteri Palestin itu sendiri. Beliau mengatakan tidak ada pemimpin yang seberani Tun Mahathir mempertahankan negara Palestin seperti Tun Mahathir. Jadi inilah kita minta negara-negara OIC ni, bila kita nak pilih pemimpin untuk jaga OIC ni sebagai pengurusi, kita minta lain kali kalau boleh pemimpin itu biarlah yang mempunyai keberanian dan tegas, terutama dalam isu kepentingan Islam di bumi Gaza. Saudara Nabila, mungkin ada cerita sikit mengenai pasal kepimpinan Tun Dr. Mahathir dalam NGO saudara ni. Ya, yang amat berbahagia Tun Dr. Mahathir merupakan pengasas dan juga presiden pada Berhad Global Peace Foundation. Dan kami kelab PGPF adalah sayap kanan kepada PGPF untuk menyokong segala aktiviti dan apa yang dibuat. Dan Alhamdulillah sehingga hari ini kalau kami sebenarnya ada pusat pemprosesan air di Gaza, dan Alhamdulillah setiap hari saya risau kan, takut tempat tu dibom kerana tempat itu boleh memberikan air sebanyak 10,000 liter untuk penduduk Gaza. Dan Alhamdulillah itu kita risau. Kerana apa? Kerana duit yang dibuat untuk prosesan adalah daripada duit rakyat Malaysia. Kemudian dari segi kepimpinan yang amat berbahagia Tun Dr. Mahathir Mohamad, saya masih ingat ketika kapal kami ditembak, The Spirit of Rashikori ditembak ketika cuba menghantar bantuan kemanusiaan ke Gaza pada 2011. Ketika itu 15 Mei 2011, ketika kapal kami ditembak, yang ditembak adalah kami. Tapi yang masuk IJN, sakit jantung adalah yang amat berbahagia Tun Dr. Mahathir. Jadi saya cuba nak beritahukan pada saudara semua bahawa Tun buat sesuatu dengan ruh dan jiwa. Ini yang beliau cuba laksanakan, dan Alhamdulillah saya mengharapkan bantuan sokongan daripada kawan-kawan semua untuk kita bersama-sama dengan beliau sementara beliau masih lagi diberikan kesihatan yang baik oleh Allah Subhanahu Wa Taala, untuk kita terus menekan pihak-pihak yang cuba membuat huru-hara dan juga cuba melancarkan peperangan. Tun juga selain daripada PGPF, Tun ada juga sebuah yayasan iaitu Criminalized War. Menjenayahkan perang. Kerana apa? Tun kata kalau kita bunuh seorang, kita panggil dia penjenayah. Tapi kalau kita bunuh satu negara, apa yang nak dipanggil dia? Lagi teruk pada penjenayah. Ini yang cuba kami buat, insya-Allah. Saya mengharapkan sokongan daripada semua kawan-kawan, terutamanya dari pemuda UMNO. InsyaAllah kita boleh bersama-sama, dan kami juga pada hari Khamis ini pukul 2.30 petang
di Kedutaan Palestin, saya merayu kawan-kawan untuk bersama dalam himpunan Solidariti untuk Palestin. Dan kemudian pada hari Jumaat di Masjid Negara, selepas Jumaat kita berhimpun sekali lagi untuk mengecam dengan apa yang berlaku di Gaza, supaya yang pertama, negara-negara Islam di sempadan yang merupakan jiran terdekat pada Palestin sama-sama membantu, sekurang-kurangnya menekan pihak Israel. Saya masih ingat kata seorang rakyat kawan saya daripada Palestin, dia kata kalaulah negara China seorang ludah sikit di Israel, nescaya Israel ni akan tenggelam dengan banjir. Tapi apa yang berlaku sekarang, kita tengok semua membisu. Kita juga tengok kata-kata pedih daripada Presiden Bosnia Herzegovina yang pertama, iaitu Alija Bezanovic, bila berkata bahawa apa yang paling pedih, paling perit selepas peperangan ialah apabila melihat negara-negara jiran dan juga sahabat-sahabat membisu. Ini yang paling perit. Jadi insya-Allah sama-sama kita cuba yang terbaik. Sama-sama paling kurang kalau kita tak mampu untuk melakukan apa-apa, ataupun mungkin kita tak mampu dari segi kewangan, sekurang-kurangnya kita mampu untuk mendoakan supaya rakan-rakan sahabat kita di bumi Gaza insya-Allah diberikan kekuatan, kemenangan dan juga diberikan semangat untuk menghadapi segala penderitaan dan Saudara Arman, apa rancangan terutama sekali daripada pemuda UMNO? InsyaAllah perancangan telah dibuat. Perbincangan di antara yang berhormat Ketua Pemuda dan Naib Ketua Pemuda akan dibincangkan sebentar nanti kerana di Palestin. Tetapi secara jujurnya, kita telah diminta oleh Yang Amat Berhormat Datuk Seri Najib untuk bertolak ke bumi Gaza dalam masa terdekat ini. Dan tarikh yang telah diberikan, kalau tak silap saya, Hari Raya ketiga. Ketika Syawal, Pergerakan Pemuda UMNO Malaysia akan bersama Biro Kebajikan UMNO Malaysia akan bertolak ke bumi Gaza, Palestin untuk menghantar bantuan-bantuan. Dan misi kami akan diketuai oleh Pemuda UMNO Malaysia, Saudara Khairul Azwan. Kerana YB Khairi mohon untuk beliau lead kali ini. Dan beliau juga telah setuju untuk bersama-sama rakan-rakan NGO untuk turun terus ke bumi Gaza untuk melihat secara terus apa yang berlaku terhadap di bumi Gaza. Dan saudara Razilah, saya bagi kata putus hari Khamis, insya-Allah saya hadir bersama saudara di Kedutaan Palestin. Terima kasih. Jumpa kat sana. Rakyat Malaysia bertanyakan, patutkah kita boykot branding yang dikait-kaitkan seperti apa kononnya McDonald lah, Coca-Cola-nya. Adakah ini satu yang wajar? Dia daripada tekanan ekonomi ini wajar. Tetapi nak pelaksanaan ini bukan satu perkara yang mudah. Betul tak betul? Kita boleh kata kita boykot McDonald, kita boykot Starbucks dan sebagainya. Tetapi akhirnya adakah benda ini dapat menyelesaikan masalah? Bagi saya lebih utama kalau kepimpinan negara kita minta PBB, United Nation untuk mengadukan satu tekanan yang lebih hebat daripada tekanan politik itu sendiri. Kalau kita buat tekanan ekonomi, kalau negara Malaysia ni boleh katakan tidaklah sebesar mana. Kalau kita buat tekanan ekonomi, saya rasa tidak sampai kepada mereka. Tetapi kalau kita mengeluarkan ucapan-ucapan dalam PBB, United Nation, OIC untuk mendesak kekejaman ini dihentikan, itu lebih baik bagi saya. Dan kita minta kepimpinan negara untuk terus mohon kepada United Nation, PBB dan juga OIC untuk bantah apa yang berlaku, kekejaman yang telah dilakukan oleh rejim Yahudi ini sendiri. Itu lebih utama. Okey. Saudara Razilah, pesanan terakhir, pesanan pada rakan-rakan kita, apa yang patut kita buat? Apa yang bagaimana kita boleh sokong gerakan seperti saudara ni? Dia yang pertama, seperti yang saya nyatakan, kalau kita tak mampu dari segi kewangan, kita sekurang-kurangnya kita boleh mendoakan sahabat-sahabat kita di sana. Kalau mampu, kita berikan sumbangan. Kemudian dari segi boykot, saya secara peribadi juga, saya rasa kita harus boykot juga barang-barang yang ada kaitan dengan Israel ini. Kerana apa? Dari segi politik mungkin suara kita ni agak kecil berbanding dengan mereka. Tapi sekurang-kurangnya dengan boykot ini juga, kita boleh berikan sikit tekanan ekonomi untuk mereka. Selepas berlakunya peperangan, setiap kali selepas berlakunya serangan ke atas Gaza, dengan kita boykot
McDonald, kita boykot lagi Colgate sebagai contoh. Kita boykot Nestle dan sebagainya. Kurang-kurangnya memberi mereka sedikit tekanan. Sekurang-kurangnya mereka juga akan merasai apa yang berlaku ini. Jadi kita tak nak kita berterusan seolah-olah macam tak ada apa. Kurang-kurangnya bila ada serangan, dia tengok McDonald. Semakin kurang bila semakin kurang kurang-kurangnya mereka akan alert benda ni. Jadi saya mengharapkan kawan-kawan, sahabat semua, insya-Allah kita boleh bersama-sama dengan apa NGO. Kita dalam NGO bukan kita nak berlumba. Kita sebenarnya sama bergandingan, insya-Allah. Kita cuba realisasikan, kita cuba menaikkan keamanan, kita cuba bantu, insya-Allah. Semoga saya lebih suka kalau kita sebagai rakyat Malaysia, kita bersatu padu tanpa mengira sebarang ideologi politik, bangsa dan sebagainya, insya-Allah, untuk sama-sama membantu mereka yang memerlukan ini. Saya secara peribadi, saya puji segala apa yang dibuat oleh pemuda UMNO Malaysia itu. Terima kasih banyak dan tahniah rakan-rakan sahabat saya. InsyaAllah. Okey, pesanan terakhir daripada Arman. Saya mohon kepada seluruh warga Malaysia, umat Islam, sama-sama kita doakan yang terbaik buat saudara kita di Palestin. Sama-sama kita bantu pada rakyat Palestin. Kita perlu ikhlas untuk terus berjuang tentang kepentingan Palestin ini. Kerana akhirnya solidariti kita di rakyat Malaysia ini amat penting. Jadi walaupun tak besar, kecil sumbangan, doa itulah paling utama. Jadi saya mohon kepada seluruh rakyat Malaysia tanpa mengira kaum, tanpa mengira partisan politik, tanpa mengira fahaman politik, apa yang kita perlu lakukan, kita berdoalah keselamatan terhadap bumi Palestin. Dan kepada saudara Razilah, kita jumpa pada hari Khamis ni. InsyaAllah, insyaAllah saya. Okey, masa menjemuri kita, mungkin saudara Zamil boleh memberi penutup, ucapan penutup untuk pada petang ini. Lama tak dengar suara Zamil tadi. Ini pendek saja. Zamil puasa tak? Saya masih lagi bertahan. Terima kasih Arman. Okey. Sebagai seorang Islam, yes, kita tanggungjawab kita untuk membantu menyokong. Tapi kepada di luar sana, kepada yang rakyat Malaysia yang lain, you don't have to be a Muslim to stand up for Gaza. You just need to be a human to support them. Itu saja Zaidi. Okey, itu dia saudara rakan-rakan, kawan-kawan kita. Terima kasih kerana sudi menghadiri pada hari ini, petang ini, TTYB Hangout yang berjudul Tangisan Darah Gaza. Saya ingin mengucapkan banyak terima kasih, jutaan terima kasih pada Arman, saudara Razila dan juga saudara Zamil Zuki, pencetus ummah. Pencetus ummah. Itu dia. Okey, mungkin insyaAllah kita akan adakan dari masa ke masa mengenai tajuk Gaza ni. Dengan itu saya ucapkan banyak terima kasih dan have a nice day today. Thank you. Assalamualaikum. Salam. Waalaikumsalam.